Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Dr. Wan Ahmad Musif. Baiklah, untuk rancangan pengajaran harian kami daripada kumpulan 11 yang terdiri daripada 5 orang ahli. Yang pertama Nurul Ashikin, yang kedua Nur Asma, yang ketiga Nora Ainati, yang keempat Mahira dan yang kelima Nur Rabiatul Mardiah. Baiklah, untuk model inovasi kumpulan kami ini, kami telah bersepakat dan bersetuju untuk memilih model inovasi daripada Nurul Ashikin, di mana Nurul Ashikin telah menghasilkan inovasi yang terbaik dan menarik yang dikenali sebagai integer board. Mata pelajaran yang dipilih adalah subjek matematik yang bertarikh 7 Disember 2023 yang melibatkan murid daripada tingkatan 1 kreatif. Bilangan murid seramai 36 murid. Masa kelas ini berlangsung pada pukul 9.30 pagi sehingga pukul 10.30 pagi. Tema yang dipilih adalah nombor dan operasi. Tajuk yang diambil daripada bab 1 iaitu nombor nisbah. Kemahiran berfokus adalah penyelesaian masalah. Standard kandungan adalah 1.2 operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Manakala standard pembelajaran 1.2.1 menambah dan menolak integer menggunakan garis nombor atau kaedah yang sesuai. Seterusnya membuat generalisasi tentang penambahan dan penolakan integer. Untuk objektif pembelajaran dalam RPH ini adalah yang menyelesaikan soalan penambahan dan penolakan integer menggunakan garis nombor atau kaedah yang sesuai dengan tepat. Bagi kriteria kejayaan untuk topik ini, murid dapat menguasai kemahiran matematik berkaitan tajuk integer melalui aktiviti yang dijalankan. Kemudian, murid dapat menentukan arah pergerakan operasi penambahan dan penolakan integer. Dan yang ketiga, murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 3 soalan dengan tepat di dalam lembaran kerja. Untuk pengetahuan secara murid, murid sudah pun mengenal pasti integer positif dan negatif dalam situasi sebenar. Murid juga sudah pun mengenal dan memerihal integer dan murid juga mampu mewakilkan integer pada garis nombor. Okay, baik. Bagi pengisian kurikulum EMK kepelbagaian kaedah dan teknik, nilai murni ialah antaranya menghormati guru, peka dengan arahan guru, bekerjasama, menghargai serta jujur. Manakala bagi kemahiran berfikir pula, yang pertama ialah menjana idea, yang kedua menghubung kait dan membanding bezakan, dan yang ketiga menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, menyelesaikan masalah menggunakan integer board. Okay, kemahiran personal pula ialah keyakinan diri dan berdikari. Manakala kemahiran belajar cara belajar, yang pertama kemahiran mengingat, yang kedua kemahiran mendengar, yang ketiga kemahiran bertutur. Bagi elemen merentas kurikulum EMK, yang pertama kreativiti dan inovasi, yang kedua bahasa, dan yang ketiga sains dan teknologi. Bagi I think menggunakan peta minda dan soalan aras tinggi. Okay, dalam PDPC kali ini, guru menggunakan bahan bantu mengajar, antaranya ialah tayangan video animasi PowerPoint yang akan menarik minat murid untuk lebih berminat belajar tajuk ataupun topik itu pada hari itu. Yang kedua ialah speaker, yang ketiga penanda buku sebagai ganjaran, yang seterusnya integer board iaitu inovasi dalam PDPC kali ini, yang seterusnya lembaran kerja dan juga laptop. Okay, bagi set induksi, guru akan menjalankan set induksi ini selama 5 minit sahaja. Yang pertama, guru akan menayangkan klip video animasi PowerPoint untuk memberi gambaran tentang integer. Okay, guru berpendapat menggunakan video animasi PowerPoint ini dapat menarik minat murid untuk fokus belajar tajuk pada hari itu kerana video animasi merupakan satu jenis pembelajaran interaktif dan ianya mempunyai elemen pembelajaran abad ke-21. Yang seterusnya, okay, seterusnya, guru bertanya tentang integer positif dan negatif berdasarkan situasi dalam video untuk imbas kembali pembelajaran kelas sebelum ini.
Okey, jadi maksudnya guru akan bertanya kepada murid setelah tayangan video untuk melihat sama ada murid ingat tentang pembelajaran kelas sebelum ini, iaitu pembelajaran integer positif dan negatif. Seterusnya, guru mengaitkan video tersebut dengan isi pelajaran pada hari ini. Baiklah, untuk langkah satu ini, guru akan mengambil masa selama 15 minit di mana guru akan menerangkan konsep dan langkah penambahan dan penolakan integer menggunakan slide Canva. Yang kedua, guru akan mengemukakan beberapa soalan pada papan tulis untuk diselesaikan oleh murid. Guru akan memanggil 2 orang murid secara sukarela untuk menyelesaikan masalah di papan putih. Murid yang menyelesaikan masalah tersebut akan diberi penanda buku sebagai ganjaran kepada mereka. Seterusnya, guru akan berbincang hasil jalan penyelesaian 2 orang murid itu tadi di dalam kelas bersama rakan-rakan yang lain. Baiklah, untuk EMK dalam langkah 1 ini melibatkan kemahiran berfikir iaitu menghubung kait dan membanding bezakan. Nilai murni adalah menghormati guru, kemahiran personal, keyakinan diri, belajar cara belajar melibatkan kemahiran mengingat dan kemahiran mendengar. Manakala kebat yang digunakan adalah peta minda dan BBM yang guru gunakan untuk langkah 1 ini adalah menggunakan peta minda, slide Canva dan penanda buku. Untuk modul inovasi, kami selitkan pada langkah yang kedua dan antara objektif penghasilan inovasi ini adalah yang pertamanya, guru ingin memberi kefahaman secara visual kepada murid-murid tentang konsep penambahan dan juga penolakan integer. Yang kedua, modul inovasi ini bertujuan untuk merangsang minat murid dalam menyelesaikan soalan berkaitan penambahan dan juga penolakan integer. Dan akhir sekali, modul inovasi ini menjadi alat untuk membantu kelancaran guru sebagai fasilitator dan aktiviti yang berpusatkan murid di dalam kelas. Ini adalah integer board yang telah dihasilkan. Okey, seperti yang kita boleh lihat, integer board ini dihasilkan pada board yang agak besar dan juga pemilihan warna yang pelbagai bagi menarik minat murid. Okey, terdapat 4 komponen penting pada integer board. Yang pertama adalah garis nombor iaitu bermula daripada -10 hingga 10. Yang kedua adalah sudut rujukan di mana dihasilkan menggunakan Canva dan dihasilkan sendiri berpandukan buku teks. Yang ketiga adalah mini whiteboard, boleh digunakan berulang kali dan juga yang keempat adalah ruang soalan. Okey, jadi selepas ini saya akan selipkan cara penggunaan inovasi di dalam video. Okey, baik, sekarang cikgu akan menerangkan cara penggunaan integer board. Okey, jadi kumpulan akan dipanggil ke hadapan dan wakil perlu mencabut satu kertas warna dari ruang soalan. Okey, ini ruang soalan yang cikgu sediakan. Okey, kita kata contoh ketua tersebut memilih warna merah. Okey, dia memilih warna merah. Jadi soalan untuk dalam kertas warna merah adalah selesaikan -3 tambah -4. -3 tambah -4. Jadi murid tersebut perlu menggunakan mini whiteboard yang cikgu sediakan. Okey, dia kena guna tulis kat sini. -3 tambah dengan -4. Okey. Jadi macam mana kita nak guna garis nombor pada integer board? Okey, kita kena tahu hukum. Hukum apabila positif bertemu dengan negatif. Okey, cikgu bulat, positif bertemu negatif. Kalau murid tak ingat, murid boleh rujuk kepada sudut rujukan di sebelah kiri. Okey, apabila positif bertemu negatif, ia akan menjadi negatif. Okey, jadi murid perlu menyalin kembali soalan. -3, positif, negatif jadi negatif 4. Okey, sekarang nak guna garis nombor, murid-murid kena tengok nombor di hadapan adalah -3. Jadi anak panah pada integer board perlu letak pada -3. Okey, kita letak dekat -3. Okey, sekarang -3 tolak 4. Tolak bermaksud pergerakan anak panah ke kiri. Okey, kita dah belajar pada kelas sebelum ni.
Negatif bermaksud pergerakan ke arah kiri. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 4 kali. Jadi anak panah akan bergerak ke kiri sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Okey? Jadi jawapan yang kita dapat adalah negatif 7. Okey, dan seterusnya kumpulan lain ke hadapan dan buat benda yang sama. Okey, baik. Seterusnya, setelah guru menerangkan cara penggunaan inovasi, murid akan dipecahkan kepada 6 kumpulan dan setiap kumpulan akan dilantik seorang ketua. Jadi, kumpulan tersebut akan dipanggil secara random lah ke hadapan dan ketua perlu mencabut satu kertas berwarna daripada ruang soalan dekat integer board. Dan murid akan diberi masa untuk berbincang soalan apa yang mereka dapat. Okey, setelah mereka berbincang, seorang wakil perlu menunjukkan jalan kira di hadapan kelas menggunakan mini whiteboard. Okey, seterusnya wakil lain pula perlu membentangkan hasil jalan kira tersebut kepada rakan-rakan lain di dalam kelas. Jadi EMK yang terlibat adalah kemahiran berfikir, iaitu murid belajar untuk menyelesaikan masalah iaitu soalan-soalan tersebut, dan nilai murni yang boleh diterapkan adalah bekerjasama. Okey, mereka bekerjasama ketika menyelesaikan soalan, dan bahan bantu mengajar ialah integer board di mana boleh dikaitkan dengan PAK 21, dan belajar cara belajar iaitu BCB melibatkan kemahiran bertutur ketika murid melakukan pembentangan, dan KBAT adalah soalan aras tinggi di mana guru menyediakan soalan-soalan yang beraras tinggi pada ruang soalan, dan EMK adalah kreativiti dan juga inovasi. Bagi langkah ketiga yang akan dijalankan selama 10 minit, guru akan melakukan latihan pengukuhan di mana guru akan mengedarkan lembaran kerja berkaitan topik ini kepada semua murid sebagai latihan. Murid perlu menjawab soalan tersebut di dalam kelas tanpa berbincang dengan rakan-rakan lain. Kemudian mereka perlu menghantar lembaran kerja tersebut sebelum kelas berakhir. Kemahiran yang akan diperolehi adalah, yang pertama adalah berdikari. Bagi nilai murni pula ialah jujur kerana murid tidak dibenarkan untuk meniru semasa melakukan latihan. Seterusnya, bagi penutup, selama 5 minit, guru akan memberikan peneguhan kognitif kepada murid dengan meminta seorang murid secara rawak untuk merumuskan isi pembelajaran pada hari itu secara ringkas ataupun debriefing. Kemudian, guru akan memberikan peneguhan sosial dengan memberi penghargaan seperti ungkapan kata-kata semangat kepada murid-murid atas kerjasama dan komitmen yang diberikan sepanjang proses pembelajaran. Secara keseluruhannya, PDP pada hari ini berada pada tahap yang memuaskan dengan pelibatan 100% daripada semua pelajar. Selain itu, objektif pembelajaran juga tercapai kerana murid dapat menumpukan perhatian dan memberikan respon yang sangat baik ketika sesi PDP berlangsung. Penggunaan BBN seperti video dan kaedah PAK 21 juga berjaya menarik minat murid dan membuatkan murid lebih memahami topik pembelajaran. Akhir sekali, semua lambaran kerja yang diberikan oleh cikgu juga berjaya dijawab dengan baik oleh semua guru, oleh murid. Terima kasih. Okey, baik. Okey, untuk kekuatan kat sini ada 4. Yang pertama adalah konsep ganjaran. Okey, konsep ganjaran ini dapat dilihat semasa set induksi di mana guru memberikan penanda buku kepada murid yang berjaya menjawab soalan. Okay, yang kedua adalah penggunaan BBM. Penggunaan BBM dalam PDP ini adalah video dan juga modul inovasi iaitu integer board. Okay, yang ketiga adalah aktiviti kumpulan. Okay, dalam PDP kali ini aktiviti kumpulan digunakan ketika langkah kedua iaitu ketika menggunakan modul inovasi integer board. Dan yang keempat adalah pentaksiran individu membantu guru membuat penilaian. Dekat sini kita boleh lihat semasa latihan pengukuhan diberikan, so guru dapat melihat membuat penilaian terhadap murid tersebut. Okey, seterusnya adalah kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah kesembukan masa. Disebabkan aktiviti yang banyak, jadi masa PDP tidak mencukupi. Dan yang kedua adalah berlaku peniruan ketika melaksanakan latihan secara individu. Dekat sini dapat dilihat ketika guru memberikan latihan,
murid meniru murid yang lain untuk menjawab soalan. Okey, seterusnya adalah cadangan penambahbaikan. Okey, yang pertama, mempertukar waktu tambahan bagi aktiviti kumpulan. Okey, untuk PDP ini tak cukup masa kan, jadi mungkin memerlukan PDP akan datang untuk bersambung aktiviti yang seterusnya. Okey, yang kedua adalah mengenal pasti kelemahan murid. Yang ni murid yang lemah akan dipanggil secara face to face untuk slow talk dan menyelesaikan masalah murid tersebut. Okey, kesimpulannya, sesi pengajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan teratur. Bimbingan kepada murid yang lemah juga perlu untuk mereka membaiki dan memudahkan pelaksanaan PDP pada masa akan datang. Ini adalah DSKP untuk subjek matematik tingkatan 1. Standard kandungan adalah 1.2 dan untuk standard pembelajaran kami dah gariskan 1.2.1. Ini untuk lampiran bagi seindaksi di mana video yang kami ambil boleh didapati dekat YouTube. Ini pula lampiran untuk langkah yang pertama. Okey, kita ada slide Canva iaitu peta minda dan juga kita ada penanda buku untuk murid-murid sebagai ganjaran. Ini adalah lampiran untuk langkah yang kedua. Seperti yang saya telah bentang tadi, ada 4 komponen penting pada integer board. Ini adalah lampiran yang terakhir iaitu lembaran kerja di mana lembaran kerja ini mengandungi 4 soalan. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.